Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai sesi perbahasan berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata keuangan Kerajaan Persekutuan. Saya mengucap tahniah kepada Kerajaan Persekutuan kerana berjaya mengurangkan defisit pada tahun 2023 sebanyak 0.5% berbanding tahun 2022, iaitu bersamaan dengan 8.5 bilion. Namun begitu, apa yang lebih mengejutkan di sebalik penurunan defisit ini, terdapat sesuatu yang merisaukan, iaitu nisbah hutang dan liability persekutuan yang meningkat naik. Bagi tahun 2023, hutang kerajaan persekutuan meningkat sebanyak 92.9 bilion bersamaan dengan peningkatan 8.6% berbanding tahun 2022. Bahkan nisbah hutang kepada KDNK turut meningkat, iaitu sehingga 64.3% pada tahun 2023 berbanding hanya 60.2% pada tahun 2022. Jika tahun 2022 kita masih berada di fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19. Namun apakah respon kerajaan terhadap peningkatan hutang pada tahun 2023? Selain itu, walaupun liability keuangan menurun sebanyak 0.3%, namun begitu nisbah liability keuangan kepada KDNK meningkat sebanyak 3.8% pada tahun 2023, iaitu 81.8% berbanding tahun 2022, 78%. Mohon penjelasan pihak kerajaan terhadap situasi ini dan sejauh manakah trending ini dijamin tidak akan berterusan pada tahun 2024. Pelaksanaan projek pembangunan RP3 RMK12 berkenaan dengan pelaksanaan projek pembangunan RRP3 Rancangan Malaysia ke-12 yang berakhir pada 31 Disember 2023, hanya 1/3, iaitu bersamaan dengan 29.5% berada di pasca pelaksanaan, manakala bakinya lagi berada dalam fasa pra dan dalam pelaksanaan. Justru, saya mohon penjelasan berkenaan hal ini. Dan apakah faktor yang menyebabkan projek ini lambat, dilihat lambat untuk disiapkan? Daripada keseluruhan projek 8,279 projek pembangunan RP3 RMK12, sebanyak 110 projek batal dan 202 projek sakit bersamaan dengan 3.77%. Berapakah jumlah kos yang terlibat dalam projek batal dan sakit ini? Apakah faktor utama yang menyebabkan perkara ini berlaku? Dan sejauh manakah langkah telah diambil oleh kerajaan terhadap perkara ini dalam usaha meminimalkan bilangan projek sakit dan tergendala ini? Kedua, jika dilihat dari aspek Kementerian Pendidikan Malaysia mencatatkan bilangan projek yang paling tinggi, iaitu 77 projek, diikuti oleh Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim sebanyak 24 projek. Ia merupakan satu jumlah yang jauh berbeza dan pasti melibatkan kos yang tinggi. Justru, mohon respon Kementerian Pendidikan terhadap perkara ini. Dan sejauh manakah langkah mitigasi diambil dalam menyelesaikan isu projek sakit ini? Berdasarkan jumlah projek pembangunan bagi RP3 dan RP4, saya ingin memohon penjelasan pihak kerajaan. Bagaimanakah pembahagian projek ini dibuat mengikut 5 koridor ekonomi dan negeri-negeri di Malaysia? Apakah yang menjadi faktor utama dalam menentukan pembahagian ini?
dalam kesempatan ini. Saya ingin mohon penjelasan pihak kerajaan terhadap jumlah subsidi yang berjaya dijimatkan selepas pelaksanaan subsidi bersasar dan ke manakah peruntukan tersebut dimanfaatkan untuk rakyat secara keseluruhannya. Akhir sekali, apakah langkah strategik bagi pihak kerajaan terhadap SUR yang diberikan oleh Ketua Audit dalam aspek meningkatkan kecekapan kutipan hasil dan meningkatkan keberkesanan tata kelola kewangan syarikat-syarikat kerajaan? Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bagan Serai.